Okey, kita sambung kepada struktur sperma dan follicle graph. Okey, kita tengok pada struktur sperma. Sperma adalah gamet jantan dalam manusia dan ini adalah strukturnya. Sebenarnya kamu tengok ini adalah kepala dan di depannya kita panggil akrosom. Di bahagian tengah ni dia mitokondrion dan dia ada ekor. Okey. Sperma punya 3 bahagian, iaitu kepala, bahagian tengah dan juga ekor. Dekat kepala ni, di sinilah mengandungi nukleus. Adanya nukleus. Bahagian tengah mengandungi banyak mitokondrion untuk membekalkan tenaga kepada sperma. Sebab apa? Sebab sperma ni perlu berenang. Di mana dia perlu berenang, dia perlukan tenaga. Sebab itulah dia memerlukan banyak mitokondrion untuk menghasilkan tenaga. Dan ekor pula membantu sperma untuk berenang ke arah usit sekunder. Jadi bila mana usit sekunder dilepaskan dan berada di tiub falopio, sperma ni perlu berenang pergi ke arah usit sekunder untuk dia bercantumlah, untuk dia senyawakan usit sekunder. Okey, follicle graph. Follicle graph adalah struktur yang terdapat dalam ovari. Struktur ini terbina daripada usit sekunder dan sel follicle. Okey, usit sekunder ni dia ada kat tengah-tengah. Dan dia diliputi oleh sel follicle. Dia keseluruhan ni follicle, sel follicle di luarnya dan di dalamnya terdapat usit sekunder, keseluruhannya kita panggil sebagai follicle graph. Okey, sel follicle adalah selaput jeli yang menyelaputi usit sekunder. Perbandingan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Okey, apakah persamaannya? Persamaannya kedua-duanya merupakan proses gametogenesis, iaitu penghasilan gamet. Dan kedua-duanya berlaku dalam organ pembiakan. Kalau untuk sperma ia berlaku di testis, manakala usit ni sekunder ni pula dia berlaku di ovary. Okey, kedua-duanya menghasilkan gamet, iaitu haploid. Haploid ni maksudnya dia end dia satu je. Kalau bila mana dah bercantum tu baru dia akan jadi diploid. Okey, jadi haploid ni adalah separuh dia punya set genetik dia daripada bapa dia. Okey, apakah perbezaan antara spermatogenesis dengan oogenesis ni? Okey, kalau spermatogenesis ni dia berlaku di testis pada lelaki dan dia berlaku di testis. Kalau ovary ni di oogenesis pula dia berlaku di dalam ovary. Okey, kalau testis ni proses meiosis yang dilakukan oleh spermatosit tu, dia akan menghasilkan 4 sperma. Tapi kalau oogenesis ni dia hanya hasilkan hanya satu sahaja, usit sekunder, mana 3 lagi hanyalah jasad kutub. Jasad kutub ni adalah sel yang hampa, yang tak ada apa-apa, dia tidak boleh disenyawakan. Okey, kalau spermatogenesis ni, sel yang paling kecil dalam badan manusia. Dia paling kecil sekali dalam badan manusia. Tapi kalau oogenesis ni, sel yang dihasilkan iaitu usit sekunder itu dia adalah paling besar dalam badan manusia. Okey. Spermatogenesis dia adalah meiosis lengkap. Okey, tapi kalau oogenesis ni, meiosis yang kedua hanya lengkap bila berlaku persenyawaan. Jadi sebenarnya usit sekunder itu meiosis dia tak lengkap lagi, dia tak lengkap lagi. Dia apabila berlaku persenyawaan barulah proses meiosis yang kedua itu diteruskan. Spermatid menjalani proses pembezaan sebelum menjadi sperma. Jadi dia jadi sel dulu, kemudian pembezaan tu dilakukan. Pembezaan dilakukan untuk dia menjadi sel sperma yang lengkap. Okey, sperma dihasilkan dalam kuantiti yang banyak, setiap hari. Sperma ni sentiasa dihasilkan dengan kuantiti yang banyak. Tapi kalau usit sekunder ni dia hanya hasilkan satu sahaja setiap bulan. Okey, kita masuk ke subtopik seterusnya,
yang seterusnya iaitu kita head. Okey, peranan hormon dalam kita head. Penghasilan ovum dalam setiap perempuan adalah bergantung kepada satu kitaran yang dikenali sebagai kita head. Okey, maksudnya ovum ni dia akan dihasilkan bergantung kepada kita head ni. Kan? Maksudnya sekali kita head tu terhasil dan dilakukan, akan terhasilnya satu ovum akan terhasil. Okey, apabila perempuan mengalami haid, seorang perempuan akan mengalami haid apabila mencapai akil baligh. Maksudnya dah sampai suatu peringkat umur, badannya boleh menghasilkan ovum. Okey, kita haid melibatkan pembentukan oosit sekunder dalam ovari dan perubahan ketebalan endometrium dalam uterus. Okey, jadi dinding uterus tu, di mana kita tengok dalam gambar ni supaya kamu ingat balik gambar ni. Okey, yang mana ini adalah gambar sistem pembiakan perempuan lah, yang dikatakan dengan dinding uterus tu dia adalah di sini. Ini yang dikatakan dengan dinding uterus. Okey. Kemudian apabila proses kita head tu dimulakan, dinding uterus tu, okey, kita head melibatkan pembentukan oosit sekunder dalam ovari dan perubahan ketebalan endometrium dalam uterus tu. Okey, jadi sekali kita head dijalankan, dibuat, akan adanya pembentukan oosit sekunder ni, ovum ni. Dan juga apa akan didapati itu perubahan pada ketebalan endometrium ataupun dinding uterus itu sendiri. Okey, oosit sekunder dibebaskan semasa ovulasi. Jadi oosit sekunder ni dia dibebaskan semasa ovulasi, iaitu pada pertengahan kita haid. Semasa pertengahan kita haid, masa itulah berlakunya ovulasi, yang mana akan berlakunya ovum ni ataupun oosit sekunder ni akan dilepaskan. Okey, oosit sekunder dilepaskan ke tiub falopio dan bergerak menuju ke uterus. Sebab itulah kita kena ada gambar baru kamu faham lah. Saya ingatkan balik kamu gambarnya, iaitu gambar di sini kan. Ovum terhasil daripada sini. Ovum akan terhasil dari sini dan akan bergerak pergi ke tiub falopio. Setelah pergi ke tiub falopio, dia akan bergerak pergi ke uterus di kawasan sini. Dan sekiranya berlakunya persenyawaan, ovum tu akan berhenti di sini dan melekat di dinding endometrium uterus. Okey, jadi dia ada step-step dia yang mana berlakunya kita haid. Okey, semasa kita haid bermula, endometrium menjadi lembut dan diperkaya dengan salur darah. Okey, ia adalah persediaan untuk penempelan embrio sekiranya persenyawaan berlaku. Jadi sebenarnya apa fungsinya dinding endometrium tu perlu ditebalkan, perlu dibentuknya dinding endometrium tu? Sebenarnya untuk ovum tu ataupun oosit sekunder tu, setelah dia disenyawakan ataupun dia bergabung dengan sperma, dia perlu melekat pada dinding endometrium. Dia perlu melekat pada dinding endometrium untuk dia menempel, dan di situlah tempat dia mendapatkan makanan. Dia akan hidup di situ, dia akan hidup dia, maksudnya dia akan disenyawakan, kemudian akan terbentuknya urat-urat, dan akhirnya terbentuknya tali pusat dan seterusnya lah, nanti kita akan tengok. Jadi tujuan dinding endometrium tu ditebalkan adalah tempat penempelan embrio
embrio ni setelah sperm, dia mensenyawakan ovum dan dia akan membentuk embrio. Embrio itulah yang akan menempel pada dinding endometrium. Okey, jika persenyawaan dan penempelan tidak berlaku, maka usia sekunder akan mati dan endometrium akan terurai dan darah yang disingkirkan melalui faraj. Keadaan inilah kita kenali sebagai haid. Jadi kenapa darah tu mengalir keluar? Sebab apa? Tidak berlaku persenyawaan. Tidak berlaku persenyawaan dan tidak terbentuknya embrio, tidak ada terbentuk. Jadi usia sekunder ni dia akan mati. Bila mana dia mati, endometrium juga akan terurai. Dia akan terurai dan itulah yang keluar sedikit-sikit yang kita panggilkan dia sebagai darah haid. Sebenarnya dia kita faham dalam gambar ni, kamu tengok, okey. Endometrium ni bila mana tidak berlakunya persenyawaan, dia akan terhakis lah, maksudnya dia akan terurai dan darahnya akan keluar melalui faraj. Jadi yang darah yang keluar tu sebenarnya berasal daripada dinding endometrium ni sebenarnya yang terurai. Jadi keadaan itulah yang kita panggilkan dia sebagai haid. Okey, sebenarnya hormon ni main peranan yang paling utama dalam kita haid ni. Okey, seperti mana kamu tengok ni, apakah hormon-hormonnya dan kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon tersebut. Okey, kelenjar pitutari dia akan mengeluarkan hormon folikel, hormon perangsang folikel. Jadi dia akan merangsang perkembangan folikel di dalam ovari. Yang kamu ceritakan, yang kamu tengok tadi ni, follicle graph ni. Inilah yang akan dirangsang untuk pembentukannya. Disebabkan oleh siapa? Oleh ni hormon perangsang folikel. Merangsang ovari merembeskan hormon estrogen. Jadi bila mana keluar je FSH ni, dia akan dihantar pergi ke ovari. Dan bila mana ovari terima FSH ni, dia akan mengeluarkan hormon estrogen. Okey, selain daripada itu, hormon pelutinan iaitu LH, okey, dia akan merangsang ovulasi. Okey, bila mana dah hasilkan usid sekunder, dia perlu dilepaskan. Jadi bila mana nak dilepaskan, hormon pelutinan ni dulu akan dikeluarkan. Okey, hormon pelutinan yang akan dikeluarkan, jadi ia merangsang berlakunya ovulasi, iaitu pelepasan usid sekunder untuk pergi ke mana? Pergi ke tiub falopio. Dan juga merangsang perbentukan korpus luteum di dalam ovari. Jadi bila mana dia dah lepaskan, dah berlakunya pengovulan, iaitu ovum ni dah dilepaskan, maka terbentuklah folikel ni akan menjadi korpus luteum. Jadi itu yang terhasil disebabkan oleh apa? Oleh hormon LH tu. Okey, merangsang ovari merembeskan progesteron. Jadi setelah itu estrogen dah dikeluarkan, akan ada pula hormon LH ni. LH ni dia akan rangsang ovari untuk keluarkan progesteron. Jadi dua-dua hormon ni adalah penting kepada perempuan lah. Okey, kelenjar yang lain yang terlibat dalam kita haid ni adalah ovari itu sendiri. Jadi ovari ni setelah dia dirangsang oleh FSH, dia akan mengeluarkan estrogen. Bila mana dia dirangsang oleh LH, pelutinan ni, dia akan keluarkan progesteron. Jadi apa fungsi estrogen itu sendiri? Estrogen ni dia akan memperbaiki dan menebalkan endometrium. Dia akan tebalkan dinding endometrium tu, dan merangsang perkembangan folikel sehingga mencapai kematangan. Jadi setelah FSH ni, dia hasilkan folikel, nak capai kematangan dia perlukan estrogen. Estrogen yang akan mematangkan folikel ni untuk penghasilan ovum. Okey, merangsang kelenjar pitutari untuk merembeskan FSH dan LH sebelum ovulasi. Jadi estrogen ni juga sebenarnya dia ni setelah dia dikeluarkan, dia akan rangsang pitutari ni. Untuk apa? Untuk rembeskan lagi FSH dan juga LH. Okey, progesteron pula bila mana dia dah dikeluarkan, dia akan merangsang penebalan endometrium dengan menjadikannya tebal dan berlipat-lipat.
dan kaya dengan salur darah bagi menerima penempelan embrio. Jadi estrogen ni yang rangsang untuk dihasilkan. Endometrium tu akan terbentuk. Tapi untuk tebalkan lagi, dia perlukan progesteron. Okey, merencak perembesan FSH untuk menyekat perkembangan folikel. Jadi proses ni folikel ni suatu tu perlu dihentikan. Kan? Sebab apa? Dah ada satu ovum dibentuk, hanya satu saja. Kan? Kita tak nak banyak. Jadi progesteron ni dia akan rencat sekejap folikel ni. Kan? Supaya apa? Untuk menyekat perkembangan folikel. Untuk apa? Dia kena sekat dululah. Kan? Folikel ni sebab apa? Dah terbentuk dah. Kan? Dah terbentuk dah ovum. Kan? Jadi itu tujuannya progesteron ni, dia sekat dahulu folikel ni daripada terhasil, daripada berkembang. Okey, selain daripada itu, dia akan merencak rembesan LH untuk menghalang ovulasi. Jadi ovulasi dah terbentuk. Kan kalau kamu tengok sini, okey, ovulasi dah terhasil sini. Jadi pada masa di sini progesteron ni akan sekat LH. Sebab apa? Sudah pun berlaku ovulasi sekali. Jadi dia progesteron yang dihasilkan sini pula, dia akan sekat LH ni pula. Maksudnya proses ovulasi ni hanya berlaku sekali sahaja. Okey, bila mana kamu tengok graf, kamu tengok graf ini, jadi kamu tahulah bagaimana perkembangan ovum ataupun oosit sekunder dengan penghasilan hormon itu sendiri. Kalau kamu tengok sini, pada permulaannya FSH dia tak tinggi manalah. Tapi pada masa ini folikel ni dia diperlukan untuk merangsang penghasilan folikel. Folikel ni dia naik, dia akan merangsang pembentukan ovum. Jadi kamu akan tengok, kamu dapat tengok. Okey. Kemudian estrogen ni juga bila folikel ni dia dah dikeluarkan, jadi dia pun akan rangsang ovari untuk hasilkan estrogen. Jadi bila mana dia dah dikeluarkan, dia akan rangsang ovari untuk keluarkan estrogen juga. Jadi kamu akan dapat tengok estrogen ni makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Jadi folikel ni pula lama-lama dia pun akan naik juga. Dia akan naik juga. Dan selain daripada itu, kamu akan dapat tengok LH pun akan lama makin naik. Jadi LH ni dia tujuannya untuk merangsang berlakunya ovulasi. Sebab itulah kamu tengok dia bila mana dia meningkat sahaja, dah habis dia peak dia ni, lepas tu kamu akan dapat tengok berlakulah pengovulan di sini. Jadi yang merangsang ovulasi ni adalah lutein tu lah, perlutinan tu. Okey, kemudian bila mana dah berlaku ovulasi, dah berlaku, jadi dia akan turun. Dia akan turun. Kenapa dia turun? Sebab apa? Pada masa ini estrogen, progesteron pula dinaikkan. Jadi dia akan rencat LH ni. Progesteron ni akan merencat LH. Sebab tu kamu tengok dia pun makin lama makin jatuh. Okey, kemudian kamu tengok juga estrogen ni bila dia meningkat semasa sebelum berlakunya pengovulan ni. Sebelum berlakunya ovulan. Sebaik saja bila mana dia dah pengovulan berlaku, dia akan menurun. Pada masa ini progesteron pula bertanggungjawab untuk apa? Untuk mengukuhkan lagi dinding endometrium. Sebab apa? Tadi dah dibentuk oleh estrogen. Nak kukuhkan lagi, nak tebalkan lagi, progesteron akan ambil tanggungjawab. Kemudian dia akan turun balik. Okey, kita berdasarkan gambar rajah tadi yang kamu tengok graf tadi. Okey, kita tengok pula apa yang berlaku hari demi hari. Okey, pada hari 0 ke hari 5, hipotalamus merembeskan hormon perembes gonadotrofin. Sehari sebelum haid bermula. Jadi sebelum haid bermula, hormon perembes gonadotrofin ni dulu akan dikeluarkan. Siapa yang keluarkan? Hipotalamus.
Jadi GnRH ni, gonadotropin ni merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon perangsang folikel. Jadi GnRH ni lah yang rangsang pituitari untuk keluarkan folikel, perangsang folikel hormon ni, hormon perangsang folikel ni, dan juga hormon pelutinan iaitu LH. Jadi FSH ni bila mana dia keluar, dia masuk darah, dia akan rangsang pula perkembangan folikel dalam ovari. Jadi ovari tu dia akan dirangsang, menyebabkan oosit primer dalam folikel primer tu akan berkembang dan menjadi oosit sekunder dalam folikel graft. Okey, folikel yang sedang berkembang menghasilkan hormon estrogen. Jadi folikel tu sendiri dia menghasilkan hormon estrogen yang fungsinya apa dia? Merangsang perkembangan folikel dan penebalan endometrium. Jadi fungsi estrogen tu yang paling utama ialah dia nak apa? Merangsang penghasilan untuk tebalkan endometrium ni, kan? Dia kembang dia rangsang lagi perkembangan folikel ni dan permulaan kepada penebalan endometrium. Okey, kepekatan pada hari 6 ke hari yang ke-14 tu, ni dah minggu kedua, minggu pertama dan minggu kedua. Okey, minggu kedua lah, minggu kedua. Kepekatan estrogen yang tinggi dalam darah merangsang hipotalamus menghasilkan GnRH. Jadi estrogen ni bila mana dia tinggi, dia akan rangsang hipotalamus untuk keluarkan lagi GnRH ni. Okey, gonadotropin ni iaitu GnRH yang tinggi merangsang kelenjar pituitari untuk keluarkan LH dengan FSH dengan lebih banyak. Jadi bila mana estrogen ni rangsang hipotalamus, jadi GnRH iaitu gonadotropin akan dihasilkan lagi dengan lebih banyak. Okey, aras LH memuncak pada hari yang ke-13, merangsang berlakunya ovulasi pada hari yang ke-14. Okey, pada hari yang ke-14 dan merembeskan oosit sekunder dan folikel graft dari folikel graft. Okey, jadi folikel graft ni dia akan lepaskan oosit sekunder itulah dan tisu folikel yang tertinggal dia akan membentuk korpus luteum. Okey, kemudian pada hari yang ke-15 dan hingga ke-21, ni dah minggu yang ketiga. Nak masuk minggu ketiga tu, korpus luteum yang terbentuk dalam ovari akan rembeskan hormon progesteron. Jadi korpus luteum ni bukannya dia mati terus, tak, dia akan rembeskan. Dia akan rembeskan hormon progesteron dan estrogen lagi. Okey, progesteron merangsang penebalan dan membanyakkan salur darah endometrium. Jadi dinding endometrium dekat uterus tu semakin tebal dengan penghasilan progesteron ni. Ini adalah persediaan untuk penempelan embrio sekiranya persenyawaan berlaku. Jadi kalau ovum dengan sperma ni dia dah bercantum, berlakulah persenyawaan, jadi dia akan melekat pada dinding endometrium. Sekiranya dinding endometrium tu tak ada, kan? Jadi kalau tak cukup tebal, jadi payahlah untuk embrio tu terbentuk dengan dan berkembang. Okey. Progesteron merencat rembesan FSH. Dia akan rencat rembesan FSH. Sebab itulah kamu tengok graf tadi, FSH akan jatuh dan LH pun akan jatuh supaya tiada folikel graft berkembang. Kalaulah dia tak rencat, folikel graft ni akan berkembang dan kita hit tidak berlaku semasa kehamilan. Jadi kenapa kita hit tu tak berlaku semasa kehamilan? Inilah sebabnya. Sebab FSH dengan LH telah pun direncatkan oleh progesteron. Okey. Jika persenyawaan berlaku, aras hormon estrogen akan terus meningkat sehingga bulan yang keempat. Jadi kalau berlaku persenyawaan, iaitu dah embrio tu melekat pada dinding endometrium, jadi hormon progesteron estrogen akan terus dilepaskan, dirembeskan sehinggalah bulan yang keempat. Okey, ini akan berlaku pada minggu yang keempat lah kan. Minggu keempat itu 22 hingga ke 28. Okey, jika tiada persenyawaan tu tak berlaku, maksudnya
mungkin perempuan tu masih muda dan belum berkahwin, jadi tidak ada sperma kan, yang mensenyawakan usid sekunder itu. Jadi penurunan LH akan menyebabkan korpus luteum merosot dan menyebabkan apa? Jadi tadi LH ni dia berkurang kan, dia turun. Jadi inilah menyebabkan korpus luteum tu merosot dan menyebabkan apa? Rembesan hormon estrogen dan progesteron juga akan berkurang. Sebab apa? Sebab korpus luteum dia merosot dengan cepat lah kan. Jadi LH tu akan turun. Okey, endometrium akan luruh dan head berlaku. Jadi sebab apa? Sebab progesteron dengan estrogen tidak dikeluarkan lagi dah. Tak dikeluarkan ataupun kita istilah dia berkurang. Okey, menyebabkan endometrium tu tidak akan berkembang, bahkan dia akan luruh lah, maka berlakulah head. Pada masa yang sama, folikel baru akan terbentuk di dalam ovari kerana pengurangan hormon progesteron tidak lagi merencak FSH. Jika persenjawaan berlaku, korpus luteum akan terus berkembang dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.